kasih Tan Sri Pengerusi atas peluang untuk menyertai perbahasan peringkat jawatan kuasa untuk Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terlebih dahulu saya ingin merujuk kepada butiran 071900 dan juga 072000 iaitu program vaksinisasi HPV dan subsidi mamogram. Tuan Pengerusi, kedua-dua ini merupakan program kesihatan wanita yang amat kritikal. Dalam bajet 2015, jumlah peruntukan untuk kedua-dua program ini telah dipotong sebanyak 90%, iaitu daripada 20 juta setahun kepada hanya 2 juta sahaja. Tahun ini lebih malang lagi, peruntukan bagi kedua-dua program yang amat kritikal ini telah dipotong 100% daripada bajet 2016. Saya ingin bertanya kepada Menteri, adakah keadaan kewangan negara begitu teruk sekali sehingga dua program yang begitu penting bagi memelihara nyawa kaum wanita dimansuhkan sama sekali? Jumlah 20 juta ini sebenarnya hanya 0.01% daripada keseluruhan bajet 2016. Jadi saya tidak faham, sebab mengikut jawapan Menteri Kesihatan kepada soalan parlimen saya pada 5 November yang lepas dalam Dewan Yang Mulia ini, bara payudara merupakan bara yang paling kerap dihadapi oleh rakyat Malaysia tak kira gender, dan daripada maklumat terkini terdapat 3,209 kes bara payudara yang dikesan hanya dalam 1 tahun pada tahun 2008, dan mengikut jawapan daripada kementerian yang sama, bara cervix merupakan bara ketiga paling kerap di kalangan wanita Malaysia dengan jumlah kes 845 hanya untuk setahun, iaitu pada tahun 2008. Timbalan Menteri Kesihatan iaitu ahli daripada Balik Pulau juga semasa menjawab soalan tambahan saya mengatakan bahawa program mamogram yang saya sebut tadi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, program ini telah berjaya menyaring lebih kurang 263,627 orang wanita, dan lebih kurang 10% daripada mereka iaitu 24,980 orang wanita telah dirujuk untuk pemeriksaan lanjut bagi bara payudara. Apa maksud ini? Ini menunjukkan bahawa program mamogram ini amat kritikal dan amat popular dan telah berjaya membantu lebih 260,000 rakyat Malaysia, kaum wanita, berdepan dengan penyakit bara payudara ini. Jika tanpa subsidi, saringan mamogram mungkin mencecah RM100 setiap kali. Jadi saya rasa tidak masuk akal jika program ini dimansuhkan walaupun hanya memakan 0.01% bajet 2016, sedangkan Jabatan Perdana Menteri mendapat peruntukan tambahan sebanyak 1.1 bilion. Saya ingin mengingatkan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang merupakan batang lupa bahawa pada Jun tahun 2013 beliau telah membuat permohonan kepada Kabinet untuk melanjutkan program mamogram ini atas alasan pentingnya pengesahanan awal serta respon yang amat menggalakkan terhadap program tersebut. Kalau Menteri sendiri berpendapat bahawa program ini penting, mengapa pula kerajaan memansuhkan program ini hanya 0.01% untuk menyelamatkan nyawa 15 juta rakyat Malaysia, kaum wanita? Adakah terlalu mahal kosnya? Jadi saya ingin menggesa Menteri memastikan agar kedua-dua program ini mendapat peruntukan semula 20 juta. Kalau ada sebarang kekurangan pada pelaksanaan program-program yang lalu, saya harap kekurangan itu diatasi dan bukannya dimansuhkan dengan begitu saja. Saya juga ingin bertanya, sama ada program subsidi payudara prostesis dan baju dalam post mastectomy masih lagi dilaksanakan oleh LPPKN? Jika ada, berapa peruntukan setiap tahun daripada permulaan program sehingga tahun 2016, dan jika sudah tidak dilaksanakan lagi, mengapa? Saya mohon supaya penyambungan program-program ini memandangkan kadar bara payudara yang amat tinggi di negara kita. Seterusnya, saya merujuk kepada butiran 040-600 dan butiran 040-800 tentang perundangan dan penguasaan serta kanak-kanak. Saya di sini ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada laporan media minggu lepas, di mana seorang lelaki berumur 35 tahun telah merogol seorang kanak-kanak berumur 11 tahun, memaksa isterinya merekod pelakuan jenayah terkeji tersebut dan kemudian cuba menjual video tersebut.
Mangsa merupakan adik kepada isteri si pelaku dan isteri tersebut umurnya hanya 14 tahun dan sebelum berkahwin juga pernah menjadi mangsa rogol kepada si pelaku tersebut. Ucapan pertama saya dalam Dewan yang mulia ini, saya masih ingat lagi, saya menyeru agar pihak kerajaan melarang perkahwinan kanak-kanak dan juga mewujudkan suatu akta daftar nama pesalah jenayah seksual. Perkahwinan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun patut dilarang sama sekali di Malaysia. Negara kita telah meratifikasikan Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ataupun CEDAW dengan beberapa pengecualian termasuk artikel 16(2) untuk melarang perkahwinan kanak-kanak. Justru sehingga hari ini kerana kita ada pengecualian terhadap artikel tersebut tahun 2010 terdapat lebih kurang 16,000 kanak-kanak perempuan di bawah umur 15 tahun yang berkahwin hanya untuk tahun tersebut sahaja. Pelbagai laporan telah diterbitkan sama di dalam ataupun di luar negara tentang aspek terbaru yang saya bangkitkan tadi hanya satu daripada contoh bagaimana seorang isteri berumur 14 tahun tidak berupaya melawan dan mempertahankan hak dirinya serta keselamatan adik perempuannya terhadap si suami yang dewasa itu. Kita sebagai pemimpin dan sebagai ibu bapa, pakcik, makcik, orang dewasa, kita telah dan akan terus mengecewakan dan menggagalkan kanak-kanak Malaysia yang menjadi mangsa perkahwinan bawah umur selagi kita gagal mengubah perundangan untuk melarang perkara ini. Dan Tuan Pengerusi, keduanya, Akta Daftar Nama Pesalah Jenayah Seksual yang telah dibangkitkan berkali-kali dan bertahun-tahun. Instrumen ini saya masih ingat lagi dicadangkan oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia pada tahun 2007 selepas peristiwa adik ya. Jadi dalam kita bimbang tentang ISIS, insiden keganasan terorisme pada hari ini, statistik menunjukkan 15 minit di Malaysia separuh daripada mereka hanya di sini agar memastikan perkahwinan kanak-kanak dan akta daftar nama pesalah jenayah seksual dibentangkan secepat mungkin kalau boleh tahun depan. Ianya tanggungjawab kita untuk mewujudkan suatu suasana yang selamat dan sihat kepada semua rakyat Malaysia, tua dan muda, lelaki dan wanita. Justru saya merayu kepada rakan-rakan seperjuangan saya daripada kedua-dua pihak untuk memastikan agar kedua-dua perundangan ini menjadi kenyataan secepat mungkin. Sekian, terima kasih. Lenggong, selepas Lenggong,